Antara paparan menarik hari ini, 96% syarikat Jepun mahu kekal di Malaysia. Pejuang masih berharap dengan Perikatan Nasional. Sah tiada calon MCA, MIC dalam pilihan raya negeri di 6 negeri. Syed Saddiq ancaman kaum agama. Sebanyak 96% syarikat Jepun mahu kekal di Malaysia dengan separuh daripadanya ingin mengembangkan perniagaan mereka di negara ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, statistik itu berdasarkan tinjauan pertubuhan perdagangan luar Jepun dan kadar pengembangan itu lebih tinggi daripada purata bagi ASEAN dan kedua tertinggi di rantau ini. Katanya Malaysia dan Jepun terus meraihkan hubungan diplomatik yang kukuh dengan kini masuk ke tahun 65 dan Jepun merupakan antara rakan dagang terpenting serta keempat terbesar Malaysia dengan jumlah perdagangan sebanyak 181.51 bilion ringgit pada tahun 2022. Jepun juga disenaraikan sebagai salah satu sumber utama pelaburan langsung asing yang masuk ke Malaysia dengan projek-projek di lapangan pembuatan. Beliau berkata pada tahun lepas sejumlah 2,746 projek dilaksanakan dengan jumlah pelaburan bernilai 91.14 bilion ringgit dan sebanyak 336,326 peluang pekerjaan dijana. Manakala pada tahun ini Malaysia memperoleh komitmen pelaburan dari Jepun sebanyak 23 bilion ringgit. Justru Anwar berkata adalah mustahak untuk Malaysia terus memastikan persekitaran pelaburan kondusif dan mampu menarik minat lebih banyak pelabur asing ke negara ini. Kerana peningkatan FDI yang berterusan adalah bukti keyakinan pelabur asing yang kian pulih terhadap kemajuan dan potensi ekonomi negara. Sementara itu, Anwar berkata beberapa tahun kebelakangan ini, aliran masuk FDI terus menguat tak kala negara menyaksikan pelaburan masuk yang diluluskan berjumlah 71.4 bilion ringgit pada suku pertama tahun ini, lantas menjadikannya satu lonjakan ketara, yakni sebanyak 60% berbanding tempoh yang sama pada tahun lepas. Katanya asas ekonomi kita terus kukuh dibuktikan dengan inflasi yang rendah serta landscape politik yang semakin stabil. Permintaan untuk produk dan perkhidmatan Malaysia juga semakin meningkat. Kerajaan juga berkomitmen tegas untuk membangunkan industri baru seperti ekonomi digital dan teknologi hijau. Beliau berkata usaha itu adalah sejajar dengan objektif dasar pelaburan baru yang akan datang dan bakal dicerakinkan dengan lebih lanjut dalam Plan Induk Industri Baharu yang akan dilancarkan pada Ogos 2023. Kementerian Dalam Negeri akan menyediakan helpdesk yang menempatkan pegawai yang boleh bertutur dalam bahasa asing di pintu masuk negara. Kementerian Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menjelaskan ia sebahagian usaha penambahbaikan perkhidmatan Jabatan Immigration ketika berurusan dengan pengembara yang tiba ke negara ini. Saifuddin berkata helpdesk itu ditempatkan di pintu masuk negara dalam masa terdekat bagi menangani masalah komunikasi dengan pengembara luar negara. Ini adalah untuk memberikan penambahbaikan. Apabila travelers, bila dia sampai, dia berhadapan dengan pegawai di kaunter dan ada kesulitan dalam memahami, maka helpdesk itu akan segera ditempatkan dalam masa terdekat ini. Beliau juga menegaskan kuasa untuk memutuskan pemberian notis penolakan masuk kepada pengembara akan diberikan kepada pegawai pengurusan profesional grade 41 ke atas berbanding KP29 ketika ini. Saifuddin menjelaskan keputusan yang dibuat merupakan sebahagian langkah memperbaiki pengurusan Jabatan Immigration di pintu masuk negara. Jelas beliau NTL diberikan kepada pengembara yang tiba sekiranya gagal menjawab 3 soalan asas iaitu di mana tempat tinggal, adakah mempunyai dana yang cukup dan sudahkah mempunyai tiket pulang. Mereka akan memberikan authority untuk decide tentang NTL itu kepada pegawai yang bertaraf pengurusan dan profesional daripada grade 41 ke atas. Okey. Sekarang ni ada KP29. Jadi kita kata authority atau kuasa untuk membuat pertimbangan itu pada momen seperti itu kepada pegawai peringkat kumpulan pengurusan dan profesional. Jadi ini akan membantu. Saifuddin memaklumkan dalam mesyuarat kabinet yang diadakan pada Rabu, Jemaah Menteri memperakui bahawa komitmen, disiplin dan tahap perkhidmatan yang baik diamalkan oleh pegawai immigration. Namun pada masa yang sama tidak menafikan kewujudan amalan salah laku segelintir pegawai jabatan tersebut. KDN akan memberikan kerjasama sepenuh kepada SPRM untuk menyiasat perkara berkenaan. Halal Development Corporation Berhad perlu bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri untuk menerajui agenda diplomasi halal bagi membawa jenama halal Malaysia ke peringkat global.
Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, usaha ini penting kerana banyak negara dan organisasi melihat kepada Malaysia apabila membangunkan ekosistem halal mereka. Sehubungan itu, katanya HDC tidak seharusnya hanya menumpukan kepada produk atau perkhidmatan halal yang nyata. Sebaliknya menggunakan sebagai peluang untuk mengekspor ilmu halal melalui diplomasi halal Malaysia. This fresh concept of halal diplomacy led, inshallah, by HDC can set global gold standard for halal. This includes facilitating halal services across borders, encourage technology and research sharing, and ensure a seamless halal verification process. In this way, we can build a resilient and sustainable global halal economy. HDC ialah sebuah agensi di bawah Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Perindustrian, penyelaras utama bagi menggalakkan penyertaan dan memudahkan pertubuhan industri dalam pembangunan ekosistem halal Malaysia. Ahmad Zahid menegaskan bahawa kerajaan benar-benar mahu menjadikan Malaysia sebagai peneraju global dalam ekonomi halal, memandangkan pasaran halal dijangka berkembang daripada $3 trilion pada 2018 kepada $5 trilion menjelang 2030. Parti Pejuang Tanah Air masih berharap pimpinan Perikatan Nasional dapat memberikan pertimbangan sewajarnya untuk parti itu menyertai atau bekerjasama dengan gabungan tersebut pada pilihan raya negeri 12 Ogos ini. Presidennya Mukris Mahathir berkata Pejuang tidak mahu dilihat sebagai pengacau yang memecah belahkan undi Melayu dalam PRN itu, tetapi penyatuan undi Melayu adalah cara terbaik bagi parti itu bersama PN berdepan dengan gabungan PH dan BN. Katanya respon pasal surut daripada PN, malah pada mulanya saya sendiri ada berjumpa dengan beberapa pemimpin PN. Memang dari awal kami optimistik dan menerima respon positif. Jadi apabila kami mohon sertai PN dan ditolak, kami rasa kecewa. Sekarang timbul pula harapan itu, jadi kami harap PN dapat beri pertimbangan sewajarnya. Suruhanjaya Pilihan Raya menetapkan hari pengundian bagi pelaksanaan PRN serentak di Kedah, Kelantan, Terengganu, Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan ialah pada 12 Ogos, manakala hari penamaan calon pada 29 Julai ini. MCA dan MIC hari ini membuat keputusan untuk tidak menyertai pilihan raya negeri yang bakal berlangsung pada Ogos depan. Menurut Setiausaha Agung MCA, Chong Sing Woon, keputusan tersebut diambil selepas jawatankuasa pusat parti itu bermesyuarat. Katanya keputusan itu dicapai selepas perbincangan secara mendalam dan analisis serta mengambil kira situasi politik semasa dengan parti akan melaksanakan pembaharuan dengan kebangkitan semula. Dalam tempoh itu juga, kata Chong, MCA akan memberikan tumpuan kepada persiapan menghadapi PRU ke-16. Katanya pada masa sama, MCA akan memainkan peranan sebagai parti komponen BN yang akan membantu calon-calon parti komponen BN dalam PRN di 6 negeri kelak. Sebelum ini, kedudukan dua parti komponen BN, MCA dan MIC dalam PRN masih menjadi tanda tanya apabila perbincangan pembahagian kerusi dilihat lebih didominasi UMNO. Barisan Nasional akan membincangkan keputusan MCA dan MIC untuk tidak bertanding pada pilihan raya negeri nanti. Pengerusinya Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, perkara itu dibincangkan di dalam mesyuarat Dewan Tertinggi BN pada Isnin depan. Kita telah pun memutamatkan kursi-kursi itu sebagaimana yang pernah saya sebutkan bahawa MCA dan MSC ada kursi yang telah diperuntukkan untuk mereka bertanding. Kita akan dapatkan pencerahan daripada mereka dan saya tidak fikir ianya adalah pertujuan untuk melakukan pemboikotan. Datuk Seri Dr. Insinyur Wee Ka Siong sendiri menghubungi saya malam tadi bahawa MCA akan terus tetap komited membantu semua jentera BN di 6 negeri. Begitu juga kenyataan yang dikeluarkan oleh Arti Raja Setiausaha Agung MIC menyatakan perkara yang sama dan kita akan lakukan koordinasi jentera pada mesyuarat Dewan Tertinggi BN 10 hari bulan ini. Tun Dr. Mahathir Mohamad menolak idea negara kepelbagaian kaum seperti yang dicetuskan oleh Presiden Parti Ikatan Demokratik Malaysia, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Bekas Perdana Menteri itu mendakwa idea yang dikemukakan ahli Parlimen Muar itu boleh menghakis identiti bangsa Melayu itu sendiri. Kata beliau, cadangan itu juga hanya okey untuk Syed Saddiq sahaja dan bukannya orang Melayu lain. Katanya, sementara Sultan Kedah pun memperingatkan kita supaya jangan lupa sejarah. Syed Saddiq suruh kita hapuskan sejarah bangsa dan agama kita. Dengan itu, dengan definisi Melayu sebagai orang yang bertutur kata dalam bahasa Melayu, mengamal adat istiadat Melayu dan agama Islam seperti yang terdapat dalam Perlembagaan Malaysia, maka kita semua tidak lagi jadi orang Melayu.
Itulah kesan apabila negara ini diiktiraf sebagai negara multiracial. Syed Saddiq okey, Melayu lain tidak okey. Pernyataan itu sebagai mengulas reaksi Syed Saddiq sebelum ini pernah membidas apa yang diperkatakan oleh Tun Dr. Mahathir yang berkata mempromosikan negara berbilang bangsa bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan yang menekankan prinsip kemelayuan Malaysia. Bahkan Dr. Mahathir turut mengingatkan tidak pernah terjadi dalam sejarah kaum imigran menuntut negara supaya memberikan hak kerakyatan kepada mereka untuk membuang status quo. Sekian rentasan Malam di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook dan YouTube Deadline TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.